إياك نعبد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بالآيات. Buku surat 49 bagi saya itu bab daripada at-taqwa. Keduanya daripada 4 perkara. Daripada 4 perkara kalam yang mubah. Jadi Imam Ghazali dia cakap lagi dalam bab menjaga lidah. Pertama, jaga lidah daripada perkataan yang ditegah, seperti mengubah, bohong. Yang kedua, menjaga lidah daripada percakapan yang harus. Kenapa? Kerana 4 perkara. Pertama, membimbangkan malaikat kiraman katibin. Yang keduanya, membawa kitabnya itu kepada Allah Ta'ala daripada sia-sia dan banyak perkataan jua. Kedua, membawa kitabnya, kitab seseorang, kitabnya surah amalan kita. Sebab setiap apa yang kita cakap, malaikat rekod belaka. Apa yang kita cakap, malaikat Allah ni catat. Dan di akhirat kelak, catatan tersebut akan ditunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita cakap yang sia-sia tercatat dalam rekod tersebut. Membawa kitabnya itu kepada Allah Ta'ala daripada sia-sia yang dicakap yang sia-sia. Dan banyak perkataan jua, yang perkataan salah dan perkataan yang garu-garu. Maka hendaklah dipeliharakan, yang dipeliharakan lidahmu. Maka hendaklah dipelihara hamba, jadi lidah kita daripada demikian itu, daripada cakap yang harus, cakap yang sia-sia. Dan takutlah ia hamba akan Allah. Kerana setiap kita di akhirat kelak akan terima surat amalan masing-masing. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan adapun mereka yang diberi surah amalannya dengan tangan kanan. Wa amma man utiya kitabahu. Dan adapun mereka yang diberi surah amalan. Kitabahu, surah amalan kita. Apa yang kita cakap ada dari surah tersebut. Diberi dengan surah amalan, surah dengan tangan kanan. Fasawfa yad'u wa amaman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban. Maka lagi akan dihisab, akan sebagai hisab yang ringan. Apa yang nak sebutnya ialah di akhirat kelak kita ada surah amalan. Dan surah amalan tersebut akan diterima oleh kita masing-masing. Ada orang yang terima dengan tangan kanan, ada orang yang terima dengan tangan kiri. Orang yang terima dengan tangan kanan itulah alamat ahli syurga. Sebut dalam kitab Durratun Nasirinnya,
Surah amalan kita ni sebanyak 99 keping. 99 keping. Tiap-tiap seorang ada surah amalan 99 keping. Dan sekepingnya, panjangnya, sayu mata mana. Ada itu, ada tercatat apa yang kita cakap, apa yang kita buat. Itu berhati-hatilah, jagalah lidah kita, elakkanlah diri daripada cakap yang sia-sia. Nanti malu kita di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut ulama bahawasanya setengah mereka itu ulama as-salafus salih menilik kepada seorang laki-laki berkatalah ia ulama, berkatalah ia seorang laki-laki dengan perkataan yang keji-keji. Jadi satu harinya ulama dia tengok satu orang lelaki ni cakap benda yang keji-keji, cakap lucu, cakap lawa untuk mengetawakan orang ramai, seperti perkara raja lawa untuk nak mengetawakan penonton. Maka berkatalah ia yang ulama tadi, orang yang keji-keji ni, saya engkau, maksudnya rugilah. Allah Ta'ala beri umur, Allah Ta'ala beri lidah, tibanya mulut kecek yang keji-keji, kecek yang sia-sia, kecek untuk nak memertawakan orang dia. Maka berkatalah yang ulama tu lagi, sebenarnya telah memenuhkan kitab, iaitu surat-surat amalanmu yang dibawa kepada Tuhan engkau. Maka pilih olehmu apa yang engkau penuhkan, iaitu akan kitabmu itu. Pilihlah dengan hatimu apa yang kamu nak bawa di akhirat kelak. Surah amalan-amalan kamu penuh dengan kamu nak cakap sia-sia. Ada satu teguran ulama kepada satu orang laki-laki yang selalu dia cakap yang kecil-kecil. Apatah lagi kalau kita di tempat mengajar, tak sepatut sangat kita cakap sedangkan ustaz dia mengajar. Sangat-sangat tak patut. Ustaz sedang mengajar, kita sedang bercakap. Sama naik dengan ustaz. Ustaz buci pun dia buci juga. Ini panggil su'il adab, jahat adab. Bila kita cakap tempat ustaz mengajar, mengganggu kan. Bila kita kejek dengan orang sebelah nak mari dengan ilmu, kita dak royak sekarang. Jadi mengganggu orang sebelah. Bukan mengganggu 2-3 orang ada dengar kita cakap. Kalau orang tidur, dia tidur sore tak mengganggu. Kalau tidur, dia tak ganggu, dia tak sore dia. Tapi janganlah tidur, tidak suruh tidur. Kedua-dua tu tak dapat ilmu lah. Kalau tidur pun tak dapat, cakap pun tak dapat. Cuma bezanya cakap ni mengganggu orang lain. Kerana cakap ni terlibat seorang, 2, 3 orang. Itu baiklah. Itu jaga adab kita duduk dalam majlis ilmu. Jangan kita bercakap semasa ustaz sedang mengajar. Baik. Yang ketiganya daripada 4, dibaca akan dia ada kitab tu di hadapan Malikul Jabbar pada hari kiamat. Ini cerita hari kiamat dah. Jadi surah amalan hak yang mereka catat ni di akhirat kelak kita kena baca satu persatu. Start daripada A sampai Z. Sama ada hak benda malu ke tak malu tetap kena baca. Hak baik ke, hak jahat ke, tetap kita kena baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malikul Jabbar artinya Tuhan yang amat mengerasi. Dibaca akan dia ada surah amalan tadi di hadapan Malikul Jabbar pada hari kiamat. Di atas perhimpunan segala ashar, yakni segala ashar ni segala saksi-saksi yang terdiri di kalangan malaikat dan anbiya dan segala orang mukmin. Jadi manusia berjuta-juta bilion-bilion di akhirat kelak dia dengar apa kita dibaca. Di antara kesusahan
Di akhirat juga, di pada mahsyar tempat yang susah dan huru-hara dan dahaga, lagi bertelanjang, lagi pula tak ada pakaian. Begitu daripada mahsyar ni, tua ke, muda ke, lelaki ke, perempuan ke, semuanya tak ada pakaian. Patut malu ke? Di akhirat kelak tak ada malu dah. Kerana terlampau takut ia sangat, tak ada perasaan malu dah. Kita pun tak sedar dah kita ni tak ada pakaian. Terlampau malu dan terlampau takut kepada Allah dan takut balasan Allah, dahsyatnya, huru-haranya, tak ada perasaan malu dah, tak ada pakaian sorak, tak tubuh. Kita dunia sekarang ni pun kalau kita tengok ada kelompok-kelompok tertentu yang tak berpakaian. Atas dunia ni pun ada golongan-golongan yang tak ada pakaian. Tak kiamat lagi ni pun dia tak rasa malu dah. Apatah lagi dia akhirat tempat yang sangat-sangat dahsyat. Itu baik. Masa itulah kita akan baca surah amalan kita masing-masing. Nak boleh kau berhabis 99 keping juga. Masya Allah. Kita dah tahu di akhirat macam mana suasana rasanya. Lagi dapat, lagi pulaknya dapat. Dahaga lagi tegak dahaga, perut dapat, tubuh telah nyerogan. Lagi putus, yakni berjara daripada syurga. Lagi pulaknya disekat daripada masuk ke syurga. Dan ditahankan nikmat, ditegak daripada kesedapan dalam syurga. Inilah kesan daripada tidak menjaga lidah, sangat-sangat merugikan kita di akhirat. Oleh yang demikian, Allah Ta'ala beri lidah di satu nikmat. Lidah di satu nikmat, maka hendaklah kita mensyukuri nikmat tersebut. Dan Allah perintah kepada kita dalam satu ayat, Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbih. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang mukmin, banyaklah kamu akan menyebut Allah akan sebagai sebutan yang banyak. Jadi Allah perintah kepada kita banyak zikir. Allah tak suruh kita banyak cakap. Allah tak suruh kita makan banyak. Allah tak suruh kita tidur banyak. Apa yang Allah suruh kita banyak ke zikir. Sama ada baca Quran, sama ada tasbih, tahmid, takbir, istighfar, selawat, baca Quran, semaya, mengaji, mengajar. Ini merupakan zikir-zikir belakang. Dan keempat, cerca dan malu. Yang keempat, jagalah lidah kita, bertujuannya nak menyelamat daripada cerca dan malu di akhirat. Dan keempat, cerca dan dimalu bagi orang yang datang engkau berkatalah ia. Dan putus hujah, yang tiada boleh jawab. Dan malu daripada Tuhan Rabbul Izzah. Di akhirat adalah apa yang kita kata orang, maka di akhirat adalah Tuhan akan sambil kita balik. Dan misalnya dikata orang, yang dikata ulama, takut olehmu dan sia-sia perkataanmu. Yakni jangan kita cakap benda-benda yang sia-sia. Maka bahawasanya hisab, yakni hitungan engkau berpanjangnya, hitungan di akhirat ni sangat panjang. Kita cakap yang sia-sia ni pun dihisab di akhirat kelak. Apatah lagi kita mengubah, apatah lagi kita bohong. Ini kena jaga. Jaga lidah kita daripada bohong. Kenapa bohong ni salah satu daripada tanda-tanda sifat orang munafik. Dan Nabi sabda, ayatul munafiki salasatun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Pertama, bila bercakap dusta. Yang kedua, bila berjanji menyalahi janji. Yang ketiga, bila diberi amanah dia khianat amanah. Ini sifat-sifat orang munafik. Munafik ini terbahagi kepada 2. Satu munafik syar'i,
Satu lagi munafik urfi. Munafik syar'i artinya munafik original. Bagaimana munafik original? Zahir dia Islam, dalam hati dia kufur kepada Allah. Ini munafik syar'i atau munafik original sendiri. Luar dia nampak Islam, sebenarnya dalam hati dia kufur kepada Allah. Dia walaupun dia nak ke Islam, tapi dalam hati dia kufur kepada Allah atau kufur kepada Rasulullah. Ini orang munafik, sebenar-benar munafik. Dan munafik inilah dia patak neraka di akhirat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Satu laginya munafik urfi. Sifat je munafik, dua sendiri tidak munafik. Hati beriman kepada Allah, hati percaya kepada akhirat, hati percaya kepada rukun iman yang 6. Cuma perangai dia je. Anda panggil sifat munafik. Perangainya kalau kecek, bohong selalu dah. Ini panggil munafik urfi atau sifat munafik. Sifat munafik ada pada dia. Kalau cakap bohong. Orang yang kecek bohong bermakna orang ini menjatuh maruah dirinya. Orang yang bohong ni orang yang menyepit kehidupan dia. Kita kecek bohong dengan orang bermakna kita mensedikitkan kawan. Bila satu orang ni kena tipu kita, orang ni tak percaya dah kita. So kita tak ada sayang. Kita kali jumpa dengan orang kedua, kita tipu pula. Bila orang kena tipu kita, hak kedua dia pun tak selesai dah kita. Akhirnya tak ada sebab kita nak. Tak ada sayang kita nak sayang sahabat. Lama dah kena tipu kita lah. Ini kita mengkhianat diri kita sendiri dah. Itu jagalah lidah daripada bohong. Dan memadalah yang dicukuplah dengan usul ini. Mana dengan asal-asal tersebut. Dengan usul ini pengajaran bagi orang yang menerima pengajaran. Jadi kesimpulannya sangat penting kita menjaga lidah. Kerana lidah ini merupakan satu amanah yang Allah Ta'ala letak dalam mulut kita. Sehingga sahabat-sahabat Nabi dia nak jaga lidah. Dia ambil anak batu letak dalam lidah. Ambil anak batu letak dalam lidah nak mengelak daripada cakap. Biasanya kita ni kalau ada benda dalam lidah, kita tak akan cakap. Kalau cakap dia akan jadi telan benda tadi tu. Siapa tahu tu sahabat-sahabat Nabi nak mengelak daripada cakap sia-sia, dia kembali batu dalam mulut. Nak mengelak daripada kecek pasir. Itu baik. Pentingnya jaga lidah. Al-faslur rabi'u fil qalbi pula. Pasal yang keempat menyatakan hati. Baiklah, ini susunnya kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah. Susunnya seterusnya untuk menghasilkan sifat takwa di hati kita, iaitulah menjaga hati pula. Bermula pasal yang keempat pada menyatakan hati. Dalam tubuh kita ada satu namanya hati. Dan Nabi kata, Inna fil jasadi mudghah Iza saluhat saluhal jasadu kullu Wa iza fasadal jasadu kullu Ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya dalam jasad kita ni ada seketul darah, mudghah, seketul. Apabila baik seketul tersebut, maka baik sekalian tubuh. Dan sebaliknya bila masak, maka masaklah sekalian tubuh. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah, iaitu maksud seketul darah hati. Yalah, dari kita tahu ni banyak dia terjemuh hati, jiwa, rohani, macam-macam nama. Maka kita ambil jalan mudahnya kecek hati je. Sebut saja hati. Hati itu bukanlah hati yang mustaka tu dah.
itu organ dalam tubuh kita. Itu baiknya. Ada pun hak stokor dia balik kanan, hak kita boleh jamur, hak doktor pun boleh jamur, dan kita boleh tengok bolehkan. Itu bukan hati hak tidak. Itu organ dalam tubuh kita. Macam mana hati sebenarnya? Inilah banyak ulama beri pandangan. Tu letak nama batu, ni letak nama ni, ke letak nama nafsu, ke letak nama lebu, ke letak nama akal, macam-macam nama. Jadi tak perlulah kita sebut nama-nama yang banyak, takut jadi keliru manusia atau tahu. Akhirnya mudah sebut hati. Qalbu yakni hati. Kemudian lazim olehmu dengan memeliharakan hati. Ibn Ghazali nasihat kepada kita, lazim di bahasa kita mesti olehmu dengan menjaga hati dan membaikkan hati dan mengelukkan, yakni mengeluk-elukkan hati dan mengeluk-eluk akan diri pada demikian itu, demikian pekerja hati. Dan bersungguh-sungguh puasa, yakni bersungguh-sungguh menjaga hati. Hati inilah tempat yang paling mulia dalam tubuh kita, kerana dia merupakan tempat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati inilah tempat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah. Maka bahawasa, sini dia ada sebut, maka bahawasanya yang terlebih ini anggota dan banyak-banyak anggota kita, maka bahawasanya yang terlebih besar anggota kebinasaannya hatilah. Daya terlebih banyaknya rosak pun hatilah. Bila hati ini rosak, maka rosaklah tubuh badan yang lain. Rosaknya hati, maka rosaklah panca indera yang lain. Sebab tu ulama umpamakan hati ni raja bagi satu negeri. Bila raja ni rosak, maka rakyat pun akan rosak jugalah. Begitulah dalam tubuh kita ni ada raja, iaitu hati. Bila hati ni rosak, maka tangan rosak. Terima rasuah, beri rasuah, rampas, curi. Bila hati ni rosak, maka lidah pun akan rosak juga. Cakap benar Tuhan lagi. Bila hati ni rosak, mata pun rosak. Suka tengok larangan Allah. Bila hati ni rosak, kaki pun rosak, melangkah di tempat larangan Allah. Bila hati ni rosak, maka perut pun rosak, makan larangan Allah. Itu berpunca daripada hati. Sebab itulah Ibn Ghazali pesan kepada kita, sangat penting kita menjaga hati. Kerana hati tempat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dia tak milik kepada pakaian kita. Kita katalah kita ni pakaian penampilan sunnah, dari sudut bagus. Katalah kita mengenakan pakaian sunnah, kemudiannya semata-mata pakaian sunnah ni tidak berpahala lagi selagi mana tidak disertakan dengan ikhlas dalam hati. Begitu juga Allah Ta'ala tidak tilik kepada banyaknya kitab-kitab yang ada dalam almari rumah kita. Katalah kita mengaji agama Timur Tengah atau mengaji agama di pondok mana-mana pondok. Kitab rumah ni kat 3 butir mari. Oh banyak kitab. Allah tidak tilik kepada kitab kita, Allah Ta'ala tilik kepada hati kita. Mengaji ikhlas kata ikhlas, mengajar ikhlas kata ikhlas. Itu pakai hati ini. Begitu juga kita mengaji ada PhD, doktor dan sebagainya. Bijak cakap, bijak mengamal, bijak ceramah, bijak motivasi. Allah tak tilik kepada gelaran kita di atas tu, tapi Allah tilik pada hati kita. Ikhlas kata ikhlas, kamu ceramah siap mana. Situ tempat tu hati kita. Besarnya kedudukan hati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita ada siji tinggi, jangan kita bangga itu bukan didik ke Allah.
Kita ada kitab banyak, jangan bangga, itu bukan penilaian Allah. Kita ada doktor, jangan kita bangga dengan pangkat, itu bukan nilai di sisi Allah. Cuma nilai di sisi manusia aja. Oh hebat ustaz tu doktor, oh hebat ustaz tu. Kita saja jika mari tahu siapa rawat 10 mari banyak lagi. Ada 3 gitu. Nah, ada hatinya di hati kita. Sudah kita di hati itu. Mengajilah, sila mengaji lama-lama. Beli kitab payah putih tak apa dah. Nak ambil gelar kau, nak ambil PhD kau, nak ambil CJ kau, nak mengaji kau, tak lagi lah. Tapi itu sudah kita mengajinya di hati lepas tu hati ni sekali. Situlah sumnya. Kalau tak ada ikhlas, maka sia-sia kita dah mengaji selama ini. Sia-sia kita dah mengajar selama ini. Sia-sia kita ada kitab banyak tahun. Hanya ikhlas. Tu ada silik kepada rupa, tu ada silik kepada luar. Dari kitab ni pada sebut bawah tu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak silik kepada rupa barat kamu, Tuhan tak tilik kepada amalan kamu, Tuhan tak tilik kepada kitab kamu, Tuhan tak tilik kepada siji kamu, Tuhan tak tilik kepada gelar kamu. Wa innama yanzuru ila qulubikum, sesungguhnya Allah tilik kepada hati kamu. Hingga Nabi sebut dengan kalimah wa innama, nah ayatnya sungguh dia semati, bukan main-main dah. Hati ni tempat tilik ke Allah. Tidaklah kita ikhlasnya hati, maka selama mana kita ada mengajar, sebanyak mana kitab kita ada, sebanyak mana wan habis kita mengaji, kesemuanya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini besar duduk di hati. Dan hatilah tempat syaitan akan nak bunuh manusia ni. Tidak syaitan boleh menguasai hati, maka orang lain sangat mudah syaitan nak bunuh. Sebab hati ni aja. Bila syaitan boleh menguasai hati anak Adam, maka ia lain sangat mudah bagi syaitan untuk nak menguasai. Sebab tu syaitan satu makhluk, tugas dia menyesat manusia. Dan syaitan ni sentiasa mengikuti kita. Jadi syaitan ni dia tak takut ni. Kita pakai jubah, dia tak takut. Kita berserban, syaitan tak takut. Kita pakai piyah saja, syaitan tak takut. Kita ada gelar doktor, kau mengaji mana, syaitan tak takut. Syaitan takutnya sore aja. Ya, syaitan takutnya sore aja. Iaitulah hamba Allah, ya ikhlas kepada Allahnya. Ini syaitan takut juga tidak. La uwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Syaitan kata kepada Allah, sesungguhnya aku nak menyesat anak cucu tak ada. Tak kira gelar ustaz, kau gelar tu qadi, kau gelar tak peti ke, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba engkau ia ikhlas, maka dia pun tak kuasa nak menyesat. Ini syaitan mengaku sendiri. Kalau hamba Allah ia ikhlas hati dalam amal ibadah, maka syaitan tak kuasa nak menyesat, nak menggoda. Kita lapis ustaz ni, syaitan wakil universiti, mari goda kita. Bukan gitu lah. Kalau kita orang awal, syaitan wakil dapur. Kalau kita orang pandang, syaitan wakil duit daripada universiti. Kelah doktor, kelah arkitek, kelah engineer, kelah dia berhormat, kelah tu qadi, kelah tu peti. Syaitan buat kelah juga mari dia belakang demo ni. Kok balik universiti juga. Ini tengok. Ini syaitan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau ia ikhlas. Maka ikhlas ni tempat duduknya di hati. Sangat ikhlasnya dalam hati lah. Mulut boleh kecek, saya ikhlas. Mulut boleh bayar. Tapi hati belum tentu dan tidak ikhlas. Itu baik. Jadi sekarang Ibn Ghazali nak kecek bak hati, kerana hati ni satu anggota yang sangat mulia dalam seluruh tubuh kita.
Itu baiknya. Kita zikir banyak mana kalau tidak diserta dengan ikhlas, syaitan tak takut. Zikir banyak setahun mana kalau tidak ikhlas, syaitan tak takut. Syaitan pun dia alim juga bab-bab itu. Itu baik. Mana dia dan terlebih suka membaikkan kata Melayu, dan terlebih suka itu lebih payah membaikkan ini, nak baik hati. Dan aku sebut padanya pada bab hati ini 5 usul yang memadai, yang mencukupi. Sebab itulah kebahagiaan hidup ni bermula dari hati. Maknanya kita nak cari bahagia dalam hidup, bahagia bermula daripada dalam ke luar, bukan luar ke dalam. Kita nak bahagia hidup mestilah bermula daripada dalam ke luar, bukan luar ke dalam. Contoh, kita nak bahagia hidup, lalu kita beli pakaian mahal-mahal letak di tubuh. Katalah kita ni bosan dah serabu, ada masalah dalam kehidupan, fedak lah, stres lah, serabu, fikir banyak tapi serabu. Lalu tu kita nak cari bahagia, kita beli pakaian mahal-mahal, pakai di tubuh, tak akan bahagia juga. Nak bahagia beli reset mahal-mahal, nak beri kau, nak tu kau, nak beli, tak bahagia juga. Nak bahagia beli kereta mahal pun nak sport dengan luar, tak bahagia juga. Sebab luar tidak membahagiakan dalamnya. Nak bahagianya mestilah usaha dalamnya, dia lebih keluar dulu. Bila hati ni bahagia, bila hati bahagia, naik motor Honda Cup pun senang. Bila hati bahagia, kita rumah buruk pun senang kita. Bila hati bahagia, pakai selipar Jepun pun tenang kita. Sebab bila dalam ni bahagia, maka persekitaran pun jadi bahagia juga. Sebab itulah kata Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala. Kata Asy-Syahid Hasan Al-Banna, dia kata, wahai manusia, kamu nak bahagia dalam kehidupan, ubah dalam kamu dulu. Ubah dalam kamu supaya bahagia, barulah luar kamu bahagia juga lah. Musuh yang utama perlu kamu tunduki ialah nafsu hak dalammu itu sendiri itulah. Musuh yang perlu kita tunduk, musuh yang perlu kita perang, yang perlu kita lawan ialah nafsu yang ada dalam tubuh kamu itulah. Bila kita boleh tarbiyah nafsu, kita boleh didik nafsu, nescaya kita bahagia. Bila dalam itu bahagia, maka luar pun akan bahagia juga. Sebaliknya kalau dalam tak bahagia, maka luar pun tak akan rasa bahagia. Walaupun canggihnya, mahalnya, mewahnya dalam kehidupan kita. Sebab bahagia dia bermula daripada dalam. Itulah kita hijrah, ini hijrah lah. Kita hijrah hati kita. Nak hijrah jasad tu tak dah. Kita hijrah ke hati kita daripada mazmumah kepada mahmudah. Itu baik. Mana dia 5 usul yang pertama? Asal yang pertama firman Allah Ta'ala. Jadi pada kenapa perlu kita jaga hati? Jawab dia pertama kerana firman Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Diketahui ya Allah akan dikhianat oleh mata. Jadi mata yang jahat Allah Ta'ala tahu, dan pada yang tersembunyi di dadanya dada seseorang. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang sembunyi dalam dada maksudnya hati. Apa yang sembunyi dalam hati Allah Ta'ala tahu juga. Dan lagi firman Allah, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, wa qawluhu, dan firman Allah, innahu alimun bidzati
Allah mengetahui pada yang di dalam hati kamu. Itu terjemah bagi ayat wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan firman-Nya Allah, ini terjemah ayat yang kedua, innahu alimun. Dan firman-Nya Allah bahawasanya ia Allah amat mengetahui dengan barang yang di dalam dada, yakni yang ada di hati kamu. Sebut dada, namanya hati, sebab hati duduk dalam dada. Jadi ayat ni gambaran kepada kita bahawasanya apa-apa yang ada dalam hati kita Allah Ta'ala tahu. Ikhlas ke tidak kita wa'amal, riak ke ada riak, ada ujub ke, ada sombong ke, Allah Ta'ala tahu. Tak boleh kita nak sembunyi daripada Allah. Ikhlas ke tak ikhlas, Tuhan tahu. Dan beberapa disebutnya akan dia, dan beberapa diulang-ulang sebut akan dalam Quran. Dan memadalah dengan melihat oleh Tuhan anak alimul khabir itu menakutkan, iaitu menakutkan kita dan memeliharakan bagi orang yang khawas daripada segala hamba-Nya hamba Allah. Kerana berjual beli serta alamul ghuyub itu, berjual beli maksudnya berusaha serta Allah yang sangat maha mengetahui amat takut kebinasaannya. Maka diri olehmu hisalik apa yang diketahui engkau daripada hatimu. Jadi mudah-mudahan akan datang kita sambung lagi dan dapat membaiki hati kita. Asal yang kedua sabda Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Aku bawa sapa kepada adik yang membaca tadi. InsyaAllah minggu kita sambung pula. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu maklumat kita yang hari Selasa malam Rabu ni kita ada ceramah Hijratul Rasul. Penceramahnya Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman daripada Pondok Sungai Ria. Hari Selasa malam Rabu dekat 12 bulan 11. Hari Selasa malam Rabu dekat ni kita ada program